Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih Tuanku. Salam sejahtera, saya Cynthia Eng bersama Fauzi Zin. Pada jam ini Malaysia memilih pasca PRU ke-15 dan sah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasmi dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Hari yang cukup bersejarah untuk Malaysia dan bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah satu jalan yang panjang dan berliku juga, tapi akhirnya beliau kini diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 dan apa yang pasti persoalan kini di mata rakyat ialah apakah perjalanan seterusnya membentuk kerajaan ialah agenda yang paling penting sekali selepas ni, Fauzi. Dan sambil tu, kalau boleh kita nak bawakan visual langsung daripada perkarangan pintu 1 Istana Negara. Kami difahamkan daripada wartawan yang berada di lokasi pada ketika ini masih lagi menunggu kenderaan rasmi yang membawa Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangkakan akan keluar di pintu ini, iaitu pintu 1 ini pada bila-bila masa saja, dan pastinya kalau ada perkembangan berkaitan dengan apa yang kita sebutkan sebentar tadi akan diberikan perinciannya sebentar nanti. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh kita biarkan visual itu dalam kotak kecil ataupun sebaliknya, kerana diskusi dan juga perhatian kami untuk kita melihat dan juga berbincang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Cynthia tadi, kerana persoalan tentang Perdana Menteri yang ke-10 telah pun terjawab, tetapi ada banyak lagi persoalan yang masih lagi berlega-lega, dan kerana itulah ada beberapa panelis dan juga pakar yang kami jemput untuk kita setidak-tidaknya bertanyakan soalan yang betul dan mereka perlu menjawab soalan itu dengan ambil kira perkembangan semasa. Untuk itu, kalau boleh, yang pertamanya, Sinta mungkin boleh kenalkan? Mungkin kita boleh perkenalkan tetamu kita di studio terlebih dahulu bersama kami pada petang ini. Sekali lagi, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Fellow Penyelidik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya atau UMC DAL. Dan juga di talian, difahamkan sudah bersedia buat ketika ini ialah Dr. Trisha Yeoh, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas. Kalau kita mungkin boleh mulakan dengan Dr. Trisha. Dahulu mungkin reaksi Dr. Trisha terhadap pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dan sudah pastinya apakah yang perlu kita nantikan atau fokus pada ketika ini dalam time-time yang amat kritikal dan tempoh jam-jam seterusnya dan juga hari-hari seterusnya dalam kita membentuk sebuah kerajaan baharu. Dr. Trisha. Okey, terima kasih atas jemputan ini. Pertama sekali saya rasa bahawa semua rakyat memang boleh amat berterima kasihlah kepada Yang di-Pertuan Agong sebab proses ini mengambil masa tidak begitu lama. Saya telah berjangka bahawa proses ini akan berlangsung mungkin lebih daripada seminggu, tetapi akhirnya
kemeluk politik ini dapat diselesaikan sebelum 1 minggu. Dan sebelum saya mengulas semula, saya juga ingin menyatakan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tetapi untuk perkara yang seterusnya yang memang perlu disegerakan. So yang pertama sekali saya rasa bahawa kepentingan telah mesti diberi tekanan terhadap jaminan yang diberi kepada rakyat supaya aturan ini akan memang kekal sepanjang tempoh memegang jawatan. Dan mungkin saya boleh cadangkan juga satu mekanisme yang mungkin boleh dibina dalam perjanjian parti gabungan yang boleh mengesahkan hal tersebut. Sebab setakat ini memang kita semua tahu bahawa ketidakstabilan politik di Malaysia selama 2.5 tahun yang lalu harus segera dibalikkan jika kita ingin merancang pemulihan ekonomi yang pesat. Jadi kita tak boleh lagi ada keadaan ataupun situasi di mana 1 bulan dari sekarang, 6 bulan daripada sekarang ada soalan berkenaan dengan kestabilan kerajaan yang telah dilantik. Dan kita semua faham dan difahamkan juga bahawa mesyuarat agung UMNO akan berlangsung pada 24 hari bulan Disember. Jadi itu adalah sangat penting ya. Confidence, keyakinan yang mesti diberi kepada rakyat bahawa ini adalah kerajaan yang akan kekal sepanjang tempoh 5 tahun tersebut. So itu adalah perkara pertama. Perkara yang kedua ialah memang sebelum parlimen dibubarkan, kita semua juga faham bahawa belanjawan 2023 belum lagi diluluskan ya di parlimen. Jadi kerajaan baru ini mesti dan perlu membentangkan belanjawan baru sebelum akhir tahun ini sebagai tindakan segera bagi memastikan perbelanjaan disediakan untuk tahun fiskal yang akan datang. Khususnya untuk emolumen untuk mereka yang berkhidmat dalam kerajaan. So itu adalah perkara yang kedua. Dan mungkin perkara yang ketiga sebelum saya mengakhiri dalam sesi sekarang ialah adalah pembentukan kabinet. So saya rasa sekarang ini memang sudah ada banyak jangkaan. Trisha, maaf kalau saya nak mencela kerana pada waktu ini jika anda boleh saksikan, ini adalah visual yang kami bawakan secara langsung. Kenderaan rasmi yang membawa keluar Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja selesai mengangkat sumpah jawatan dan juga setia di Istana Negara, dan kami juga difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan satu sesi sidang media. Sidang media yang pertamanya sebagai seorang Perdana Menteri yang ke-10, dan visual ini kami bawakan secara langsungnya daripada perkarangan luar pintu 1 Istana Negara, membawa Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sempat beliau melambai tangan pastinya ke arah ataupun kepada media yang membuat liputan sejak awal pagi tadi. Awal pagi tadi, beberapa hari lepas hingga kini. Lama juga mereka di sana. Oh, itu ialah isteri kepada Datuk Seri Wan Azizah. Dan kita nampak juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Dan yang seperti yang kami maklumkan, akan ada satu sidang media yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nanti kami akan bawakan secara langsung berkaitan dengan sidang media itu. Kalau boleh kami nak sambung kembali diskusi bersama Dr. Trisha. Dr. Trisha, dalam kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Adis sebentar tadi, antara lain menggariskan ada beberapa keutamaan yang perlu ataupun yang segera harus dilakukan pada waktu ini. Antaranya adalah meyakinkan rakyat dan juga pelabur dalam masa yang sama kestabilan politik itu adalah juga penting. Mungkin boleh diberi sedikit penjelasan daripada sudut gesaan perlunya dilakukan segera apa yang dimaksudkan oleh Adis dalam kenyataan sebentar tadi. Ya, sebab apa yang berlaku dalam 2 tahun setengah sejak bulan Mac 2020 ialah walaupun pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin memang telah diberi telah diberi dan diangkat ya, dan diangkat sumpah juga sebagai Perdana Menteri, tetapi sejak Mac 2020 sampai pembubaran parlimen memang ada kemeluk politik masih ada,
dan akhirnya kita semua tahu bahawa Akta Anti Lompat Parti itu diluluskan di Parlimen. Tetapi walaupun sekarang kita sudah ada akta tersebut, apakah jaminan kepada rakyat bahawa parti ataupun koalisi sekarang tidak akan mengubah suai ataupun menukar ataupun mengubah suai pendapat mereka untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi jaminan itu mesti diberi kepada semua rakyat dan juga kepada pihak pelabur dan sebagainya agar kerajaan ini memang akan kukuh, ya, akan menjadi kukuh dan akan kekal sepanjang tempoh, sebab sekarang ini memang isu ekonomi adalah yang paling ketara, adalah yang paling penting untuk diselesaikan, dan bajet 2023, so bajet itu belanjawan pada tahun depan itu mesti disegerakan sebelum akhir tahun ini, dan kita semua dah hampir sampai bulan Disember, jadi tak cukup masa lagi lah sebab kita dah masuk ke bulan Disember, tak lama lagi. Dr. Trisha, bagaimana nak pastikan nak mengabsahkan kestabilan kerajaan yang bakal dibentuk ini? Bukankah sepatutnya langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau perlu diuji ataupun menguji keabsahan ataupun legitimasi beliau sebagai Perdana Menteri di Dewan Rakyat? Ya, sebenarnya itu adalah di antara cara yang boleh digunakan. Memang ada yang mungkin mencadangkan agar ada satu vote of confidence ataupun vote of confidence terhadap Perdana Menteri. Tetapi pada pendapat saya, buat ketika ini yang paling penting adalah berlanjawan, dan memang pengundian dalam belanjawan juga adalah menjadi indikator bahawa Perdana Menteri memang mempunyai sokongan majoriti ataupun tidak. So kita tidak perlu satu motion of confidence di Parlimen. Sebaliknya kita boleh berharap ke atas pengundian belanjawan yang mesti dibawa ke Parlimen sebelum akhir tahun ini. So jadi itu saya boleh menganggap bahawa belanjawan tersebut boleh de facto menjadi vote of confidence kepada Perdana Menteri. Dr. Trisha, kalau boleh saya nak kembali apa yang disebutkan oleh Dr. Trisha sebelum tadi, pada awal tadi berkaitan dengan keperluan segera yang perlu dilakukan pada waktu ini. Dr. Trisha antara individu yang paling lantang untuk melihat kepada integriti dan juga ketulusan badan institusi dan melihat kepada kepimpinan baru di bawah Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sejauh mana KPI yang perlu diletakkan kepada seorang Perdana Menteri baru berkaitan dengan reformasi institusi ini? Oh, okey. Jadi kalau kita rujuk kepada sebenarnya manifesto Pakatan Harapan sendiri memang sudah ada menyenaraikannya banyak perkara yang akan diberi ketumpuan perhatian sekiranya mereka dilantik sebagai kerajaan, dan di antaranya dan ini adalah dianggap sebagai penting juga pada pendapat Ideas, iaitu Akta Pendanaan Politik, Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan, supaya peruntukan pembangunan kawasan ataupun CDF, Constituency Development Funds ini boleh diagihkan sebagai sama rata kepada semua, dan saya rasa itu adalah satu peluang kepada Pakatan Harapan supaya Perikatan Nasional, jadi ahli Parlimen Perikatan Nasional sebagai pembangkang juga akan menerima peruntukan yang sama rata. Selain daripada itu, Akta Perkhidmatan Parlimen, kita mesti memajukan lagi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Kita mesti memisahkan peranan pejabat pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara, dan itulah di antara institusi yang perlu direformasikan supaya kita memang akan ada satu suasana di mana urus takbir baik akan menjadi prioriti kerajaan baru ini.
Dr. Trisha, satu lagi yang cukup penting dan juga tumpuan apabila kita bercakap tentang pasca PRU ke-15 Malaysia memilih ini adalah satu sejarah sebenarnya. Parlimen tergantung dan perlunya parti-parti ataupun gabungan parti politik ini bergabung. Sehingga pada waktu ini tak dapat dipastikan sama ada kerajaan yang bakal dibentuk ni, adakah jenis kerajaannya adalah kerajaan perpaduan ataupun kerajaan minoriti. Saya pasti itu juga akan ditanyakan wartawan-wartawan yang berada di yang akan diadakan sidang media sebentar nanti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi untuk waktu ini, satu yang pasti adalah kerajaan baru yang dibentuk ini adalah hasil gabungan ataupun campuran daripada kumpulan-kumpulan ataupun parti-parti politik yang pelbagai. Mungkin pada waktu ini daripada Dr. Trisha dan juga Aidil sendiri, apa cadangan dan apa usaha yang wajar boleh dilakukan untuk melihat kepada satu, komposisi kabinet itu sendiri, dan yang kedua adalah sekali lagi berkaitan dengan ketulusan dan juga integriti yang disebutkan sebentar tadi. So saya disebabkan oleh gabungan yang membentuk kerajaan baru ini adalah gabungan di antara gabungan lain, ya. Jadi bahasa Inggeris kita menyatakan coalition of coalitions. So memandangkan memang ada banyak gabungan yang akan membentuk gabungan ini, membentuk kerajaan ini. Apa yang Aidil telah mencadangkan ialah agar kerajaan ini mesti mengekalkan komposisi kabinet yang tidak terlalu besar. So kita semua difahamkan bahawa situasi fiskal dan situasi keuangan pentadbiran sekarang ini tidak begitu baik. Jadi saya rasa komposisi kabinet yang begitu besar akan boleh menyebabkan pembaziran wang juga. Tambah lagi mereka allowance yang perlu diberi kepada mereka, kereta dan sebagainya. Jadi komposisi kabinet yang lebih kecil mesti diguna supaya boleh melaksanakan usaha wajar yang ketat dan tetap terhadap portfolio menterinya. Dan satu lagi yang penting ialah cuba mengelakkan daripada melakukan pelantikan politik yang begitu berleluasa, yang berlebihan kepada syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC ataupun Badan Berkanun Persekutuan ataupun dalam bahasa Inggeris Federal Statutory Bodies, sebagai cara untuk memberi ganjaran kepada sokongan politik. Itu adalah budaya politik yang kita semua tahu susah untuk dielakkan sebenarnya oleh mana-mana pihak, tetapi itu adalah pentinglah dari segi urus takbir baik supaya kita tidak begitu banyak akan membazir duit kerajaan, sebab duit kerajaan pada akhirnya dan pada hakikatnya ialah duit rakyat juga, ya. Okey, baik. Terima kasih Trisha. Hasrat Trisha ialah sebuah kerajaan yang lebih kecil dan juga lebih efisien, dan kita juga nak ingin lontarkan soalan ini kepada tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita terus ke Profesor. Mungkin kita lihat sekarang tumpuan yang pasti Prof kita ialah untuk dari macam mana membentuknya kerajaan yang terbilang daripada pelbagai jenis parti. Setakat ini kita fahami ialah satu bentuk kerajaan yang campuran. Jadi Prof, bagaimana lihat proses rundingan yang akan berlaku selepas ini, mengambil kira juga pengagihan ini, bagaimana nak pastikan ia pengagihan yang berdasarkan dasar dan bukannya bersifat naungan politik. Okey, dalam cabaran terbesar terlebih dulu tahniah kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akhirnya selepas liku politik mengharungi liku politik yang besar, akhirnya beliau ditakdirkan dengan usaha, dengan reformasi apa diperjuangkan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi langkah seterusnya Perdana Menteri yang baru kita ni, saya kira sebenarnya yang diperkatakan tadi oleh Dr. Trisha, sebahagian besar sudah diperkatakan oleh Dr. Trisha. Tapi pada masa yang sama juga, bagaimana nak memastikan kabinet yang stabil. Kabinet yang stabil, kabinet yang kuat, kabinet yang berorientasikan rakyat, yang pasti kepimpinan yang diinginkan sekarang ini tidak lagi perlu tentang retorik politiknya, balik-balik kepada isu budaya etnik, agama dan kewilayahan. Kita kena bergerak sebagai satu bentuk negara bangsa yang kuat untuk membina kestabilan politik, dan perkara asas yang perlu dilihat ialah
suasana ekonomi, situasi ekonomi yang ada sekarang ni. Situasi ekonomi yang sekarang ni saya kira sesuatu yang amat membimbangkan rakyat. Jadi kabinet yang dibentuk nanti perlu kabinet yang diyakini oleh rakyat. Bila rakyat seorang ahli politik itu dilantik, rakyat berasa yakin, rakyat memberikan harapan tinggi kepada ahli kabinet yang dilantik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana melihat pendekatan pentadbiran khususnya dalam konteks untuk menambahkan pendapatan negara, menerangi hutang-hutang negara yang kita tahu semakin bertambah. Apakah sesiji yang sedia ada di segi pendekatan ekonomi yang kurang tepat ataupun ada lagi yang lebih baik. Jadi saya kira ini memerlukan satu pasukan kabinet yang kuat, barisan sektor kerajaan yang menyokong dan juga pelibatan pihak swasta yang lebih aktif. Saya kira terdapat sentimen yang sangat positif hari ini daripada pelbagai pelusuk di merata tempat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik jadi Perdana Menteri. So kita harap momentum tersebut akan berterusan, memberikan satu harapan baru, memulihkan keyakinan dan memastikan apa-apa yang dimahukan rakyat. Sekarang ini apakah dimahukan rakyat kepada Perdana Menteri? Bagaimana Perdana Menteri idaman mereka untuk bertindak? Saya kata tadi ialah fokus kepada isu ekonomi semasa. Bagaimana hendak memastikan misalnya pendapatan negara lebih tinggi? Apakah bagaimana cara untuk menarik keyakinan pelabur di luar? Saya kira dalam tempoh berapa tahun ini, saya kira sektor di segi FDI kita, saya kira memerlukan rangsangan yang lebih baik lagi. Maknanya kita perlu pelabur daripada Arab Saudi. Sebelum itu Arab Saudi misalnya, dari negara Arab banyak melabur di negara Indonesia. Walaupun kita telah pemimpin kita telah datang beberapa kali di Indonesia. Jadi kita harap dengan hubungan baik, Perdana Menteri kita dengan dunia Arab, dengan dunia Barat, dengan dunia Asia-nya, khususnya di Jepun, di China, juga dengan negara Barat seperti Amerika, dan negara Timur, negara Barat, dan juga Timur Tengah, mampu memberikan satu perubahan yang rakyat boleh nampak. Bukan saja mengumumkan adanya pelaburan, tapi pelaburan itu melimpah di kawasan. Bukan saja sampai di Pulau Pinang misalnya, tapi juga sampai di negeri Sabah. Sampai juga limpahannya di negeri lain termasuk di Melaka, Sarawak dan sebagainya. Jadi tugas Perdana Menteri ini ialah memperlihatkan bagaimana dasar yang lebih menyuruh, kabinet yang inklusif, bukan saja kabinet yang melibatkan sesuatu kumpulan atau golongan, tapi pelbagai latar belakang. Ada ekonomisnya, ada dari segi sainsnya, ada dari segi tokoh dalam bidang kemanusiaannya dan pelbagai tokoh yang boleh membantu ekonomi negara ini dirancang dengan lebih baik, lebih teratur dan memastikan dan menilai semula dasar-dasar yang sedia ada. Apakah dasar-dasar yang sedia ada tersebut masih relevan dalam konteks pasca pandemik ini? Adakah dasar yang telah digunakan pakai, misalnya CCG untuk menarik pelabur asing, adakah kita masih memakai CCG yang lama? Bagaimana melihat situasi Sabah dan Sarawak, yang kita tahu sentimen Sabah dan Sarawak, politik nasionalisme mereka agak tinggi, dan bagaimana kemahuan rakyat Sarawak yang perlu dilihat dalam konteks mahukan pembangunan yang lebih baik, mahukan tidak ada stigma tu, stigma, labeling, prejudis. Kalau dulu dihebohkan tentang kerajaan 22 bulan, tapi kita kena perlu adil. Kita ketika itu Datuk Seri Anwar bukanlah Perdana Menteri, dia bukan Menteri Ekonomi, tetapi beliau adalah luar daripada kabinet. Jadi rakyat Malaysia perlu memberi peluang kepada Anwar sebab beliaulah Perdana Menteri yang betul-betul
akan memainkan peranan yang menjadi harapan besar untuk pemulihan ekonomi di depan Ya, kita. Prof. Tapi pada asasnya buat ketika ini apa yang diperlukan ialah sebuah kerajaan yang stabil dan juga berpanjangan. Tetapi Malaysia berada di satu peringkat yang amat unik kerana tidak pernah kita adanya wujud sebuah kerajaan campuran. Jadi apakah mekanisme yang perlu ada pada ketika ini apabila kita membentuk kerajaan dalam memastikan perkara tersebut terjamin dan tidak terkandas di tengah jalan? Okey. Kalau kita lihat yang di-Pertuan Agong mahukan sebuah kerajaan perpaduan. Namun selepas itu ditolak oleh Perikatan Nasional. Saya kira kerajaan perpaduan yang dimaksud yang di-Pertuan Agong ialah semua parti politik terlibat. Tetapi ditolak. Jadi pilihan perpaduan, pilihan kedua perpaduan juga iaitu kerajaan yang inklusif, juga blok parti yang terbesar itu akan berbincang dengan mana-mana blok yang lain untuk bekerjasama. Misalnya sudah ada usaha Barisan Nasional sebelum ini untuk bekerjasama. Walaupun banyak rintangannya, banyak cabarannya, akhirnya Barisan Nasional memilih bersama Perikatan Nasional. Yang seterusnya, bagi blok yang mengambil masa untuk mereka berubah fikiran, seperti GPS dan GRS ini, jadi saya kira saya dipahamkan 3-4 jam yang lepas, saya dimaklumkan orang-orang terdekat dengan Perdana Menteri kita, kata biarlah selepas beliau mengangkat sumpah, maka beliau akan membuat formula tertentu dan menghasilkan, memikirkan cara terbaik untuk bagaimana kerajaan campuran itu dari segi hala tuju dan sebagainya. Jadi maksudnya beliau fokus dari satu perkara ke satu perkara. Sebenarnya ditekankan beberapa hari dulu supaya rakyat bersabar. Maknanya pasti bila tiba masanya, dalam masa dekat akan pasti macam mana bentuk kerajaan yang ada, kerjasama, kerajaan coalition, bagaimana pula Perikatan Nasional. Saya kira antara alternatif yang boleh diambil ialah mengadakan perjanjian keyakinan dan juga perbekalan CSA, supaya ada beberapa bahagian yang boleh Perikatan Nasional ini mendapat manfaat daripada kerajaan sebab nak membentuk sebuah kerajaan yang inklusif. Tetapi CSA itu saya percaya perjanjian keyakinan perbekalan itu jauh lebih baik daripada apa yang pernah Pakatan Harapan jalinkan dengan persefahaman PN dengan Perikatan Nasional dengan PH dulu. Tapi itu sekadar persefahaman. CSA ini lebih detail, lebih terperinci dan menyeluruh. Jadi ini satu cara untuk memastikan keharmonian, kestabilan kerajaan dan juga memastikan kabinet ini dapat lebih fokus. Bukan isu nanti kita tak maulah nanti bila adanya kabinet yang kita tahu pertama kali dah tolak bekerjasama Pakatan Harapan. Jika sekadar saja kerana mereka takut hilang jawatan, maka mereka sertai kerajaan, akhirnya berlaku seperti apa yang berlaku sebelum ini. Ada ahli kabinet yang menghantar warkah kepada yang di-Pertuan Agong. Ini sudah pasti rakyat tidak mahu ini berlaku kepada kabinet yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar. Okey, Prof dah masuk tentang bab berkaitan dengan CSA. Nanti kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan itu. Tetapi untuk waktu ini kami difahamkan di atas talian kami akan bersama dengan Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Dr. Muhammad Al-Muhammadi adalah penolong Profesor Istek IIUM. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya percaya ini adalah antara perkembangan yang menjadi tumpuan lah. Walaupun saya difahamkan Dr. Muhammad berada di Kota Kinabalu ya pada waktu ini. Doktor, mungkin boleh diberi sedikit pandangan melihat kepada perkembangan semasa. Ya, kita tahu apabila diumumkan ataupun apabila diberitahu Perdana Menteri yang ke-10 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah tentu ada penyokong yang bersorak gembira, yang meraihkan penuh euforia lah. Tapi dalam masa yang sama ada juga kelompok yang meluahkan ataupun berkongsi sedikit kekecewaan. Dalam masa dan juga mungkin pada waktu ini,
kita tahu apabila pasca PRU ke-15 ini berlaku beberapa insiden yang boleh kita anggap mengancam kepada ketenteraman awam selepas PRU yang ke-15 ini. Mungkin doktor boleh kongsikan apa caranya dan juga bagaimana kita nak mengurangkan ketegangan antara penyokong parti politik ini. Wahal pemimpin politik ini sudah pun mencapai kata mutlaknya ataupun muktamadnya. Mungkin apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan sedikit ketegangan di antara penyokong-penyokong ini? Ya, terima kasih Fauzi dan Cynthia di studio. Sebelum saya pergi pada soalan tadi, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga anggota-anggota kabinet yang bakal dibentuk nanti. Dan saya fikir ini merupakan satu perkembangan yang cukup penting berlaku pada saat ini kerana ialah perkara inilah yang menjadi punca kepada kerengsaan dan juga ketegangan yang berlaku dalam masyarakat ataupun isu yang kita bincangkan pada malam ini. Sebagaimana yang saya setuju, sebagaimana yang disebutkan oleh Fauzi tadi, apa yang dikatakan sebagai ekstremisme politik ataupun political extremism ini merupakan satu perkara dalam kajian saya akhir-akhir ini pun saya dapati ia merupakan salah satu cabaran yang negara kita hadapi pada hari ini. Dan dia ada 4 ciri-ciri, iaitu pertama sekali adalah fanatik, satu kumpulan yang mempunyai sikap yang fanatik, eksklusivis, dia tak terima orang lain, dan dia tidak ada social interaction di antara kumpulan-kumpulan yang lain daripada maknanya dua-dua kumpulan boleh berlaku dalam semua parti politik. Dan satu lagi penggunaan social media yang begitu ekstensif untuk memberi pandangan tertentu, melontarkan idea-idea tertentu yang boleh menaikkan temperature politik di negara kita ini. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua ini adalah memang saya tengok akhir-akhir ini, sejak sehari dua dan juga dalam 24 hours ini, nampaknya fenomena ini semakin meningkat. Dan kenapa ia berlaku? Kerana pertama sekali, kita perlu akui negara kita ini adalah deeply divided. Deeply divided sebab itulah kerajaan tidak dapat dibentuk dalam waktu yang singkat. Dia terpaksa menunggu beberapa hari. Tapi Alhamdulillah ia telah selesai. Jadi oleh kerana deeply divided society, jadi di sinilah yang menyebabkan berlakunya political extremism dan ada kumpulan-kumpulan yang kecewa dan juga melontarkan idea-idea yang radikal. Jadi apa yang saya nampak, apa yang kita perlu buatnya, yang perlu diambilnya adalah dua perkara. Yang pertama sekali adalah pendekatan undang-undang. Dan saya rasa perkara ini sudah diambil oleh PDRM yang mengambil tindakan yang cepat dengan mengadakan sekatan jalan raya, dan sebenarnya ini merupakan, bagi saya merupakan tactical move untuk bagi signal kepada masyarakat bahawa pihak berkuasa, pihak polis tidak memandang ringan terhadap apa-apa yang berlaku, sama ada dari segi pergerakan fizikal dan juga apa-apa yang berlaku di atas talian. Dan tindakan yang tegas juga diambil terhadap mereka yang menggunakan social media untuk melontarkan idea-idea yang radikal sampai kepada tahap menghina institusi beraja dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah negara kita ini, kita perlu ada satu mentaliti yang saya panggil sebagai trans-political mind, iaitu minda transpolitik. Kalau kita nak sokong mana-mana ahli politik, mana-mana parti politik, it's not a problem. Cuma kita tak boleh jadi fanatik. Kita perlu sebenarnya menjadi mampu untuk melihat ataupun transcend our political bias, merentasi bias politik kita daripada menjadi satu individu penyokong politik yang fanatik, tapi menjadi individu yang mampu untuk melihat apakah kebaikan dalam parti-parti lain dan mereka mampu untuk berinteraksi di antara satu sama lain. I think this is the mindset dan sikap yang kita perlu ambil.
Tapi kalau kita melihat juga ya sejak pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, ada juga effort ataupun usaha daripada parti-parti politik untuk meredakan keadaan semasa. Kita juga mendapat kenyataan daripada parti politik kata janganlah kita bersorak sangat, kita kena memahami juga kita tak menang semua, tak kalah semua. Itu mesej yang kami juga ingin nak sampaikan. Tetapi melihat ke hadapan Dr. Ahmad, kita mempunyai seorang Perdana Menteri baru yang mungkin tidak dipilih oleh semua rakyat Malaysia, tetapi beliau perlu menjadi Perdana Menteri untuk semua orang, bukan sahaja pengundi Pakatan Harapan, pengundi Barisan Nasional, tetapi beliau juga perlu menjadi seorang leader, ketua kepada mereka yang menyokong Perikatan Nasional dan parti-parti lain. Jadi apakah formulanya kepada untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti dalam kita mencapai satu kesepaduan, satu dalam masyarakat majmuk yang kita fahami banyak realiti dan cabarannya? Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai cabaran yang cukup hebat dalam mentadbir negara kita pada saat ini. Tapi saya yakin dengan pengalaman dan juga dengan political education yang dia hadapi daripada awal penglibatannya dalam politik sehingga ke hari ini, macam-macam cabaran yang telah dilalui. Beliau memahami, saya yakin, tentang hakikat dan realiti yang beliau hadapi pada hari ini. Dan saya nampak memang cabaran itu adalah peranan dia, peranan ahli politik, peranan Perdana Menteri at this point adalah sangat penting untuk menyatukan semua dan untuk merealisasikan hasrat yang rakyat ingin lihat, terutama dari segi political stability. Kalau dia gagal at any point, saya rasa dia akan menghadapi satu tekanan yang hebat. Sebab kerajaan yang dibentuk hari ini, bagaimana saya sebut di awal tadi, adalah dibentuk di atas persetujuan. Dan berlaku macam itu adalah kerana negara kita adalah negara yang pada saat ini deeply divided society. Dan dari segi pengundi pun nampak tidak mempunyai majoriti yang besar di kedua-dua parti, termasuk Barisan Nasional. Dan inilah peranan dia yang perlu dimainkan. Di samping pendekatan-pendekatan undang-undang dan sebagainya. Dan saya fikir saya nak tambah satu perkara lagi. Pertama, kita perlu ingat juga sebab akhir-akhir ini tidak ramai yang bercakap tentang perlunya kita kembali kepada menghayati semula rukun negara. Saya fikir ia berlaku, political extremism ini berlaku adalah kerana penghayatan rukun negara itu tidak berlaku secara ekstensif. Saya fikir kita perlu mendidik rakyat dan menyeru kepada semua pihak, tak kira parti mana-mana sekalipun, kembali semula kepada rukun negara kerana itulah yang menjadi asas kepada kestabilan politik di negara kita. Doktor, mungkin yang terakhir sekali, salah satu cabaran yang juga pentingnya bagi seorang Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim pasca PRU yang ke-15 ini adalah untuk menjadi Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Beliau tidak boleh menjadi Perdana Menteri hanya untuk kumpulan dan juga penyokong tertentu. Beliau juga perlu menyantuni dan juga perlu membawa suara daripada keseluruhan rakyat Malaysia secara 100%-nya. Pandangan Dr. Ahmad Mohamadi berkaitan dengan peranan dan juga cabaran bagi seorang Perdana Menteri yang ke-10 ini membawa citra Malaysia, bukan citra parti-parti tertentu saja. Saya fikir saya setuju dengan semua ahli panel yang dijemput sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai satu tugas yang besar, tugas yang berat untuk menjadi the unifying factor ataupun penyatu kepada rakyat Malaysia pada ketika ini. Dan saya fikir ini adalah harapan rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan saya fikir beliau perlu membawa individu yang boleh memberi nasihat yang betul supaya perjalanan dalam kerajaan tidak menjadi berat sebelah. Dan saya harap kabinet-kabinet yang dibentuk juga akan mempunyai balance di situ, mempunyai keseimbangan yang reflect keperluan rakyat. Dan saya fikir kalau dia tersalah langkah di sini oleh kerana elemen-elemen yang tekanan-tekanan daripada luar, dan ini akan membawa kepada keruntuhan kerajaan ini.
Baik. Okey. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Dr. Ahmad adalah Profesor Istek IUM yang mana berkongsi pandangan melihat kepada salah satu cabaran bagi seorang Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Bukan sahaja kita melihat kepada cabaran ekonomi, tapi juga cabaran kita nak menyatu padukan rakyat Malaysia yang seperti yang kata Dr. Ahmad tadi. Mungkin sekarang sebelum PRU kita nampak sangat divided, dan juga perkara ini kita nak juga tanya kepada Profesor nanti, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okay. Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kita dah ketahui sudah dilantik, sudah sah, tetapi diskusi seterusnya pastinya Fauzi terarah kepada pembentukan kerajaan selepas ini dan rupa bentuk kerajaan mana yang Malaysia perlukan pada ketika ini. Dan sebelum ke rehat tadi kita bercakap mengenai bagaimana kita nak kekalkan fabrik sosial negara, mengira keperluan setiap lapisan masyarakat, termasuk juga pada ketika ini saya ingin ke tetamu pada jam ini ialah Profesor Dr. Awang. Kita juga nak borak sikit mengenai Borneo, keperluan masyarakat Borneo dalam pembentukan kerajaan baru ini. Satu keperluan DPS untuk menyertai kerajaan baru saya kira adalah satu keperluan yang sangat kritikal untuk kesinambungan pembangunan yang sesuai apabila Premier Sarawak dengan memperkenalkan cara baru untuk meningkatkan ekonomi negeri Sarawak. Misalnya dengan ekonomi hidrogen, dengan fokus kepada pembangunan luar bandar yang memerlukan peruntukan tambahan. Kesemua ini tidak akan dapat berlangsung dengan lancar sekiranya GPS memilih sebagai pembangkang atau hanya mampu melalui perjanjian keyakinan dan pembekalan saja. Maknanya perlu ada menyertai sebahagian daripada kabinet yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar. Bukan itu saja, mereka memerlukan hubungan yang harmoni untuk melihat mengenai perjanjian Malaysia 1963 yang banyak diperjuangkan oleh negeri Sarawak dan kemudian diikuti oleh negeri Sabah. Dan ini merupakan kesinambungan pembaharuan yang perlu untuk memastikan dan sesuai dengan konsep Sabah dan Sarawak kini diiktiraf sebagai wilayah, bukan lagi sebagai negeri. Maknanya status wilayah tersebut memberikan impak yang besar, sepatutnya memberi impak yang besar kepada limpahan ekonomi. Bukan saja semata-mata mereka nak jawatan, mereka mahukan satu macam kuasa ataupun autonomi yang lebih baik. Jadi bukan bermakna Sarawak selalu disalah faham, terutamanya oleh ahli politik di Semenanjung. Bila diceritakan, disuarakan mengenai hak-hak Sarawak, mereka perlu menganggap Sabah dan Sarawak nak keluar daripada Malaysia. Ini merupakan pandangan yang sempit dan dangkal. Mereka nak hak yang menuntut hak mereka, yang tidak dapat mereka boleh melalui
perjanjian 1963. Mereka mahukan perkara itu saja, tak lebih dan tak kurang. Bukannya menuntut sesuatu yang di luar dalam kerangka hak dan undang-undang negeri mereka. Misalnya isu SST. Bagaimana isu SST dulu, apabila mereka bekerjasama dengan kerajaan ketika itu, mereka boleh dapat cukai jualan terhadap Petronas yang juga itu merupakan satu daripada hak mereka yang dituntut. Dan kebetulan ketika itu kerajaan yang sebelum itu memberikan meluluskan tuntutan tersebut sebab kerajaan di Putrajaya ketika itu agak lemah, memerlukan sokongan Sabah dan Sarawak. Saya kira apabila penglibatan Sarawak dalam kerajaan yang ini, ia juga akan mendapat situasi yang sama, malah lebih baik daripada sebelum ini. Isu-isu yang berbangkit itu tidak perlu diretorikan, tetapi perlu dilaksanakan dengan lebih ikhlas, lebih jujur, dan perlu ada hubungan itu yang dilakukan secara lebih telus, dihebahkan kepada rakyat negeri Sarawak. Lebih-lebih lagi kita lihat dalam konteks politik negeri Sarawak misalnya sekarang ni, apabila Anthony Loke waktu pagi tadi sudah datang ke Kuching, bukan di pejabat premier tapi datang ke rumah untuk menzahirkan hasrat memohon maaf atas kenyataan-kenyataan tingkah laku politik mereka terdahulu. Dan saya kira ini satu permulaan yang baik, melupakan sekretar politik, melupakan ideologi politik untuk sama-sama membangunkan negara. Bukan saja membangunkan Sarawak, tapi membangunkan keseluruhan negara kita dengan lebih baik lagi. Ini satu langkah yang strategik, langkah yang paling kita kira bagaimana DAP ini sanggup merendahkan diri mereka, pergi meminta maaf, dan kemudian Lee Kuan Yew juga meminta maaf. Saya kira sudah cukup untuk permintaan maaf itu. Tak perlulah setiap pemimpin itu semua minta maaf, itu tak perlu. Jadi kita tahu dah niat mereka ikhlas supaya untuk bergerak ke depan, untuk sama-sama membangunkan negara yang untuk sama-sama membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk membawa Malaysia keluar daripada belenggu pelbagai masalah. Satu lagi yang saya ingin nak tekankan di sini, sebagai rakyat Malaysia kita perlu sedar, selepas pilihan raya ini kita perlu kembali kepada realiti kehidupan, hakikat kehidupan, supaya lupakan segala isu berpolitik. Masih lagi ada selepas pilihan raya, masih lagi berpolitik. Sibuk hentam saya sendiri, sudahlah. Saya dah beritahu kepada teman-teman, musuh kita ni bukannya orang parti, bukannya ideologi sangat, tapi musuh utama manusia. Kalau kita nak lihat, musuh utama ialah kemiskinan. Bagaimana nak menghapuskan kemiskinan? Sama ada kemiskinan yang jelas ternampak fizikal ataupun kemiskinan bentuk lain. Yang kedua ialah ignorant, kejahilan. Kejahilanlah yang menyebabkan berlakunya pandangan-pandangan yang ekstrim, pandangan-pandangan yang prejudis, pandangan-pandangan yang buruk sangka terhadap antara satu sama lain, antara parti sama lain. Yang ketiga ialah penyakit. Itu sepatutnya dilawan oleh rakyat Malaysia. Kemiskinan, ignorant ataupun kejahilan ilmu, kejahilan pengetahuan, kejahilan informasi yang tepat. Yang ketiga ialah penyakit. Itu yang kita lawan. Bukan kita lawan satu etnik dan etnik yang lain, satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Jadi musuh utama kita tiga perkara yang adalah musuh dan cawan besar untuk rakyat Malaysia untuk melawannya, untuk berjihad ke arah tersebut. Ya. Prof, kalau ikutkan daripada apa yang pernah dijanjikan oleh Pakatan Harapan sendiri dalam manifestonya, ada 10 tawaran utama. Salah satunya kalau kita lihat yang nombor 8 itu adalah memperkasakan wilayah Sabah dan juga Sarawak. Dan sudah tentu apabila kita bercakap tentang pembentukan kerajaan baharu pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, walaupun tak dapat dipastikan sama ada kerajaan perpaduan, kerajaan campuran ataupun kerajaan minoriti, sudah tentu mungkin akan ada gabungan
manifesto ataupun tawaran-tawaran yang bukan sahaja daripada Pakatan Harapan tapi daripada gabungan parti politik yang turut serta dalam pembentukan kerajaan baru ini. Mungkin tak adil lah kalau saya nak tanyakan untuk Prof untuk mewakili suara-suara orang Borneo ni, tapi kalaulah dari segi, kalau kita lihat daripada keutamaan tawaran Pakatan Harapan ini iaitu memperkasakan wilayah Sabah dan Sarawak dengan ambil kira gabungan-gabungan parti politik lain dengan manifesto dan juga tawarannya, maknanya kira kita boleh claim double lah. Jadi mungkin pada waktu ini dari sudut perspektif Borneo itu sendiri, mungkin pada waktu ini sudah tiba masanya untuk perhatian yang lebih sedikit perlu diberi perhatian kepada rakan-rakan ataupun keluarga kita yang berada di Borneo, Prof. Ya, yang pertama itu bila adanya janji-janji ataupun manifesto politik. Manifesto politik bukan saja Pakatan Harapan tapi juga parti lain seperti Barisan Nasional. Dan dasar kerajaan yang baru ini saya kira perlu mengambil kira kepentingan dan juga tawaran rakan parti mereka yang lain. Contoh, Barisan Nasional yang mahu memberikan pendapatan asas ekonomi untuk menghapuskan kemiskinan tegar untuk pendapatan lebih daripada 2,200. Jadi ini merupakan satu tawaran yang menarik, satu manifesto yang bagus. Dan saya kira sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar tidak boleh hanya fokus kepada tawaran mereka saja, tapi mengambil kira tawaran yang diberikan oleh rakan sesijik mereka yang mungkin dijangka sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi apa-apa yang baik itu perlu dilaksanakan. Satu. Yang kedua, kebetulan saya ketika Datuk Seri Anwar pada minggu kedua, hari Sabtu saya kira, dia datang ke satu hotel Imperial untuk membuat manifesto untuk Sabah dan Sarawak. Dan beliau mengulangkan janji tentang hak-hak Sarawak akan diiktiraf dan fokus ke pembangunan negeri Sarawak itu akan diteruskan, malah dilonjakkan. Ya, jadi saya beritahu ini bukan sesuatu yang baru, pernah dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum menjadi Perdana Menteri dulu. Ketika dulu lagi 10 tahun dulu pernah beliau janji. 2008 dia pernah janji. Ya, tetapi peluang beliau untuk menjadi Perdana Menteri itu belum lagi ditakdirkan. Jadi apabila rezeki beliau jadi Perdana Menteri, tiba masanya beliau perlu mengotakkan janji-janji beliau tersebut. Saya percaya beliau juga peka dengan Sabah dan Sarawak. Sebab itu ketika di waktu kempen, selain sibuk dengan Tambun mendapat cabaran yang besar, beliau tetap pergi Sabah dan Sarawak berkempen. Walaupun dia tahu peluang untuk menang itu agak kurang di Sarawak khususnya, tapi dia tetap menunjukkan unsur cakna beliau, peduli beliau terhadap nasib rakyat-rakyat biasa di Sarawak. Saya rasa kiranya pelantikan Perdana Menteri baharu juga boleh membolehkan kita membuka satu lembaran baharu, naratif yang baharu dalam kita menghampiri Sabah dan Sarawak. Dan pada itu juga Fauzi ada sedikit perkembangan terkini yang kita ingin kongsikan bahawa sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlangsung bermula pada sekitar jam 8 petang nanti. Ini 8 malam nanti. Ini menurut Setiausaha Akhbar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pastinya kami akan bawakannya di Astro Awani. Dan pastinya kita dah bercakap tentang Perdana Menteri, teka-tekinya, dan rasanya seluruh rakyat Malaysia pun sudah tahu siapa Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita juga dah juga menyentuh berkaitan dengan cabaran-cabaran yang perlu beliau tangani dengan segera, dan juga Prof juga telah menyentuh bagaimana Blok Borneo, rakan-rakan dan mereka yang berada di Borneo juga perlu juga suara mereka dipertimbangkan. Mungkin dalam beberapa minit yang akan datang nanti, sebelum kita lagi berehat nanti, kita akan melihat apa jalan kehadapan yang perlu ditempuhi oleh seorang Perdana Menteri dan juga barisan kabinet dan juga kerajaan baru dibentuk. Kita bercakap tentang pemulihan ekonomi, kita nak bercakap tentang climate change. Kerana hujan yang melanda, kita ambil iktibar lah pada hujung tahun lepas telah menyedarkan ramai pihak, saya percaya itu berlaku. Dan juga yang terakhirnya suka untuk kita menyentuh dan juga memberi fokus adalah tentang penyatuan negara bangsa. Perkara itu akan kita bincangkan dalam Malaysia Memilih sebentar nanti.
Prof. Okey. Jam ya tadi. Dari pukul 5. Jam. Sebab blok ke apa atau memang Ha? hari ni hari Hari ni sebab Jom, terus yang apa tu? Apa tu Batang Berjuntai dulu. saya dah Rawang. Dan Rawang. Besar Jaya Batang Menyuntai. Tapi tak dari sana. Rawang boleh tahan. Tapi you dari Rawang tadi. Dari Rawang masuk sini. Sejam tu. Sepatutnya tapi lebih. Hari-hari yang tutup pintu ni Arif, dengar suara dia orang gelak-gelak. Sekejap Ada sambutan. Benar? Tu. Tupuk. Dia meraihkan Perdana Menteri kegembiraan mereka. Student saya hari ini semua ceria-ceria. Kenapa habis 7.30? Okey. Sorry. Masuk malam tu. Oh, bukan 7.40. So dia pergi dia ruang ni. 7.40 lah, kesian Prof baru sampai. Tak apa. Kembali dalam Malaysia Memilih dan saya pasti Malaysia hampir kesemuanya sudah pun tahu tentang siapa sebenarnya ataupun nama yang diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ada yang masih lagi terlepas atau tertinggal bas berkaitan dengan perkembangan ini, anda boleh terus ke extraordinary.com, ada laporan terkini, ada garis masa yang kami sediakan, banyak sekali artikel-artikel, ada juga konten-konten yang kami sediakan, artikel, Belia pun video. sudah mengangkat sumpah di Ya. Istana Negara pada petang tadi. Itu antara terkini yang kita boleh kongsikan. Okey, dan yang pastinya pada waktu ini menyertai diskusi adalah Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Prof adalah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dari UNISEL dan juga ahli kluster politik dan demokrasi Institut Darul Ehsan. Prof, saya rasa mungkin reaksi awal lah melihat kepada apa yang berlaku masa PRU15. Beberapa hari kita menantikan persoalan yang cukup penting bagi rakyat Malaysia, siapa Perdana Menteri. Akhirnya telah pun dimuktamadkan, telah pun diangkat sumpahnya sebagai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cabaran buat Perdana Menteri, namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ini. Baik, okey. Tentunya ada yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim satu yang pelantikan beliau satu yang unthinkable kan. Tapi bagi saya adalah satu proses, dia satu proses regenerasi politik di Malaysia ini. Kalau kita lihat perjalanan tadi dikongsikan kan, perjalanan politik dan juga sebagai aktivis dan sebagainya, itu satu cabaran cukup besar kerana kebetulan antara yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita panggil sekarang yang amat berhormat lah ya, adalah membangun negara madani. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang selalu disebut, yang kadang-kadang jarang diangkat adalah fiqh ta'ayush as-silmi, iaitu membangun budaya damai itu. Jadi antara cabaran terbesar tentunya adalah untuk memulih Malaysia. Itu pemulihan itu. Kita lihat pilihan raya baru ini, malah pilihan raya seperti yang sebelum ini cukup menarik kerana dia ada pertembungan pelbagai ideologinya, politik identitinya, dan yang ini tentunya akan kita lihat di media sosial sendiri untuk memulih luka. Dan ini satu proses yang kita lihat perlu seorang pemimpin yang punya sosok yang cukup karisma, yang perlu menyatukan. Sebab seperti yang disebut oleh Seri Paduka Baginda Yang Teragung, tidak, yang menang tak dapat semua, yang kalah tak kalah semua. Jadi bagaimana peimbangan itu berlaku, tapi saya percaya kalau kita lihat daripada sejak keadilan itu sendiri, keadilan untuk semua yang diangkat sejak BA 1999, Pilihan Raya 1999 menjurus ke arah itu. Dan cuma antara cabarannya bagaimana nak menyatukan, sebab bukan mudah untuk menyatukan. Dan saya selalu mengangkat bahawa kadang-kadang, bukan kadang-kadang aja, selalunya Semenanjung selalu melihat
sebagai big brother kepada Borneo. Ini satu yang perlu dipinggirkan sebab ini satu masalah dari dulu. Malah komponen Pakatan Harapan antara masalah hingga hari ini adalah tidak ada komponen yang dinamik daripada Sabah dan Sarawak. Dan itu sahaja cabaran awal dari segi politik. Belum lagi dikira cabaran-cabaran tentunya dari segi ekonominya, kestabilan politik itu, dan ini akan menjadi antara cabaran. Tapi saya percaya dengan aspek yang ada, dengan apa yang kita panggil kebijaksanaan yang betul agung dalam hal ini, saya rasa ini adalah cabaran yang pertama yang perlu ditangani, dan kita perlu ingat juga tak lama lagi perlu ada bajet balik. Dan ini akan dilihat dengan bila gabungan sebegini yang agak rapuh, dan ini akan ada satu cabarannya. Kalau kita membaca hasrat baginda yang di-Pertuan Agong dalam beliau menghasratkan untuk menegakkan satu kerajaan perpaduan, saya rasa bukan sahaja dari aspek nombor tersebut, tapi juga bagaimana kita nak membawa ideologi ekstrim, right, ke tengah untuk bersama-sama, kerana kita tahu ada keretakannya di masyarakat Malaysia disebabkan polarisasi. Jadi bagaimana Prof melihat peranan Perdana Menteri baharu kita? Kerana saya rasa ada cabaran ekonominya, tapi perkara tersebutlah yang dilihat paling sukar kalau buat ketika ini. Jadi perkara paling awal tentu itu, tapi ini cabaran untuk merealisasikan pemikiran beliau. Kita mulakan, kalau dulu kita lihat penulisan Kebangkitan Asia Renaissance umpamanya. Kemudian sekarang ni ada buku skrip, dan sekarang ni buku Madani. Yang ini sebenarnya kalau kita angkat bagaimana kita hendak untuk menyatukan teori-teori yang ada, hasrat-hasrat yang ada, boleh dimanifestasi musti dasar. Dan kita nampak antara kejayaan awal adalah bagaimana menyatukan parti-parti politik yang ada. Ini bukan satu perkara yang mudah. Dan itu antara satu aspek yang mana kita boleh lihat, sebab antara yang unik beliau adalah pemikiran ini bukan semata-mata sosok tubuh Anwar Ibrahim ini kerana dasar politik dan sebagainya, tapi penulisan beliau, pemikiran dan syarahan beliau itu banyak kita lihat menjurus kepada yang saya sebut tadi, budaya damai, silang budaya. Kalau di Selangor kita panggil integrasi jantung perpaduan negara, kerana keadilan itu base-nya di Selangor pada awalnya, kemudian Negeri Sembilan sebagainya, dan ini perlu digunakan sepenuhnya. Begini lihat perbezaan itu, dilihat bagaimana nak penyatuannya, dan apabila disebut membangun masyarakat madani, bagaimana dia menjadi satu dasar yang inklusif, holistik, termasuk juga golongan rentan, OKU, yang terbaru yang di sebuah manifesto yang ada, stateless children dan sebagainya. Ini sebenarnya boleh diangkat, dan antara cabarannya bagaimana nak tidak meretorikakan dasar. Tapi saya akan lihat apa yang mengikut penulisan beliau, apa ditulis beliau, apa yang disyarahkan, dan ini boleh digunakan sebagai model yang itu. Sebab itu saya mulakan tadi dengan fiqh ta'ayush as-salmi itu, sebab menyatukan itu adalah merawat luka selepas PRU ini. Sebab kita lihat satu yang cukup menarik, dan ini bukan politik pertemuan politik ideologi, politik identiti yang berlaku hingga menghasilkan keputusan yang kita lihat pada hari ini. Prof, kalau kita nak menyantuni, dan macam Prof katalah, kalau sesiapa yang pernah membaca penulisan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kalau saya rasa ramai jugalah, boleh kata hampir keseluruhan rakyat Malaysia sangat mengenali cara gaya Datuk Seri Anwar Ibrahim bila berhujah dan juga memberi ucapan. Pada awal ucapannya pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau memberi salam, semua jenis bangsa ataupun jenis kaum dia addresskan salam itu. Jadi dengan apa yang berlaku pada waktu ini, seperti yang kami telah membincangkan, selain pada kita melihat kepada fokus dan juga perhatian pemulihan ekonomi dan juga berkaitan dengan kestabilan politik, seperkara yang penting juga apabila kita melihat cabaran yang besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 adalah penyatuan negara bangsa. Kita tahu ini adalah satu sejarah untuk PRU ke-15. Tak pernah lagi berlaku dalam sejarah kita parlimen tergantung, dan masa pilihan raya pun persaingannya begitu banyak sekali, dan itu dah menyebabkan berlaku kumpulan-kumpulan ataupun kelompok-kelompok kecil. Pada waktu ini, cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mana untuk menyatu padukan negara bangsa, Prof? Okey, mungkin kita sampai satu tahap apa kita panggil, mungkinlah pandangan saya lah, regenerasi politik di Malaysia ini. Perlu dilihat daripada apa yang berlaku hari ini. Keputusan pilihan raya hari ini bukan satu yang one off, bukan tiba-tiba. Dia satu proses.
Mungkin ada yang katakan politik baru, tapi politik baru ni 2-3 kali dah kat Malaysia ni, daripada tahun 69 lagi, 60 lagi. Tapi apabila kita melihat pada aspek yang kita lihat sekarang ni, dia bermula ketika apabila BA menawarkan satu manifesto perubahan daripada pembangkang kepada oposisi, dan apabila dilancarkan apa kita panggil keadilan untuk semua. Itu yang kita boleh lihat perancangan itu. Tapi apabila kita lihat juga pengalaman beliau sewaktu dalam kabinet juga, seperti terakhir tentu Menteri Kewangan, tapi sebetulnya Menteri belia, Menteri Pendidikan, Pelajaran, malah menukar, kata saya menukar takrif dari pendidikan kepada pelajaran. Jadi apa yang berlaku di dalam itu adalah bagaimana dia mampu mencari jalan untuk melihat bagaimana membentuk sebuah masyarakat. Dan apabila kita sorot lebih dalam lagi, Yayasan Anda umpamanya, kemudian di Perak Yayasan Sofa umpamanya, pendidikan untuk golongan rentan, golongan B40 umpamanya, dimulakan dengan pendidikan, pemberdayaan itu. Jadi kalau dalam aspek menyatukan, kita lihat antara yang cabaran yang boleh digunakan untuk dicari solusi adalah memberdayakan politik itu. Pencerahan politik umpamanya. Yang mana apabila masyarakat didedahkan dengan pendidikan pemberdayaan politik dan ditambah dengan Undi 18 ini, dan ini akan memberi, sebab kita sedang, apabila kita sebut tentang regenerasi, ini adalah satu permulaan, dia bukan satu penamat. Jadi itu satu cabaran besar bagaimana Malaysia boleh diregenerasikan politik itu, akhirnya melahirkan sebuah masyarakat yang matang, melahirkan masyarakat yang mampu menilai, bukan sekadar melihat TikTok, bukan sekadar melihat kepada emosi semata-mata, menilai dan kemudiannya menjadi pengimbang. Itu yang pada BA ketika manifesto itu cuba menukar elemen pembangkang menjadi pengimbang, kemudian menjadi oposisi, iaitu bersedia menjadi kerajaan. Sebab tu apabila PRK Perkhidmatan Pauh menuju ke Putrajaya, semua orang melihat adakah mana mungkin akan berlaku itu. Tapi apabila persediaan itu ada, tapi masa sama, politik baru ini perlu dilihat bagaimana untuk memberi pendarahan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sistem pendidikan umpamanya. Kadang-kadang pengajar Malaysia hanya dibawa kepada masa di universiti. Dan tak ramai yang skor pun. Dia macam, kenapa pengajar Malaysia macam sejarah je. Itu menyebabkan berlaku pemberdayaan politik itu tidak berlaku. Tapi apabila Mak Kilau keluar, semua orang tiba-tiba, terutama orang Melayu tiba-tiba naik nasionalismenya, dan ini ada impak juga kepada keputusan politik pada hari ini. Dan ini yang kita boleh lihat supaya untuk melihat bagaimana mencari titik persatuan berlapang dada, tapi kena ada dasar-dasar yang bermula dengan seawal sekolah rendah. Sebab dasar ini perlu ada yang lebih holistik, lebih inklusif daripada itu untuk kita berhadapan. Sebab ini bukan penamat, tapi permulaan bagi regenerasi politik Malaysia hari ini. Dalam kita berbincang regenerasi politik, tumpuan ketika ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi selepas ini ialah siapa yang berada di sisi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dalam kita mendapatkan cabinet member yang menjadi refleksi kepada masyarakat, bukan sahaja satu ideologi, satu kaum, satu bangsa. Jadi dalam masa 2 minit yang kita ada sahaja, mungkin secara ringkasnya, apa yang kedua-dua tetamu kita nak lihat di kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau kita lihat berdasarkan pelapis kepimpinan, kalau konteks PH itu sendiri, kita lihat sudah jelas. Kalau DAP-nya ada Anthony Long, kalau PKR-nya kita ada Rafizi, kita ada Fahmi Fadil, Nik Nazmi dan ramai lagi mereka sebenarnya. Cuma dalam konteks ini ramai kurang ditonjolkan sama ada oleh media ataupun faktor-faktor yang lain. Yang kedua, parti lain sebenarnya ada. Kadang-kadang media terlalu menonjolkan figura-figura tertentu saja. Figura lain seolah tidak berdapat tempat. Mungkin mereka itu bukan golongan bangsawan misalnya. Mungkin mereka kurang diberikan tempat dalam parti, persaingan dalam parti. Jadi ini menyebabkan situasi ini tak berlaku. Tapi saya percaya bahawa pemimpin akan datang dan pergi. Yang tinggal ini ialah parti ataupun institusi. Jadi institusi itulah yang perlu direformasikan. Apabila institusi itu reformasikan, saya kira mereka akan mendapat bakat-bakat yang terbaik di negara kita. Bukan saja untuk parti-parti tertentu, tapi semua parti. Kita tak mahu apabila adanya bakat yang apabila tidak adanya sistem pelabisan tersebut, bila parti mereka menang kebesar,
mereka tidak berani mencalonkan calon Perdana Menteri mereka. Okey. Prof, kalau 30 saat boleh. Satu, negara ini sudah sampai masa perlu ada berkat dan rahmah, dan apabila perlu ada itu, perlu diberi ruang seluas-luas seperti Prof kata, ruang seluas-luasnya untuk beri ruang bukan kerana jawatannya tapi kebakat yang ada. Sebab Malaysia perlukan itu untuk memulih merawat selepas PRU ini. Tidak kira parti mana. Ya. 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 Okey, baik. Terima kasih Profesor Terima kasih, Madya Dr. Prof. Hamdan Kedua-dua, Muhammad Prof. Saleh. Prof adalah ahli kluster politik dan juga demokrasi Institut Darul Islam IDA, dan juga tadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, fellow penyelidik daripada Pusat Demokrasi dan juga Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDL, yang mana kedua-duanya berkongsi pandangan melihat kepada keperluan dan yang juga kita cabaran perbincangkan. yang perlu dihadapi dan keperluan segera yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzin. Dan saya Cynthia Eng, dan selepas ni awani 7.45 dan ke mana-mana.